Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita Pagi 13 Jun 2021 bersama saya Syairul Islam Basmullah. Saudara, Malaysia tidak akan menghantar jemaah untuk menunaikan haji tahun ini untuk tahun kedua berturut-turut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri memaklumkan kerajaan Arab Saudi sekali lagi hanya membenarkan jemaah dalam kalangan warga negaranya dan penduduk negara lain yang telah berada di negara itu. Keputusan tersebut dimaklumkan Timbalan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Abdul Fattah Sulaiman Mashhad, menerusi panggilan telefon kepada Datuk Dr. Zulkifli. Beliau berkata ia disebabkan situasi semasa pandemik COVID-19 yang membimbangkan di seluruh negara. Saya mewakili kerajaan Malaysia telah mengambil maklum dan akur dengan keputusan kerajaan Arab Saudi dan kita tidak menghantar jemaah haji kita dari Malaysia pada tahun ini, dan insya-Allah jika kabus pandemik COVID-19 hilang di seluruh dunia termasuk di tempat kita akan dapat melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun yang mendatang insya-Allah. Kerajaan turut memohon maaf kepada semua bakal jemaah haji yang telah membuat persiapan kerana terpaksa menangguhkan ibadah haji pada tahun ini demi kemaslahatan ummah. Dalam perkembangan yang sama, kerajaan Arab Saudi mengumumkan hanya 60,000 penduduk di negara itu yang sudah diberi vaksin dibenarkan untuk menunaikan haji. تم إتاحة الفرصة للحج لهذا العام للمسلمين من داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات، ونحن هنا نؤكد على أن الترتيب لهذا الأمر كان من منطلق حرص المملكة العربية السعودية الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم. Ibadah haji tahun ini bakal berlangsung bulan depan yang terhad kepada mereka yang sudah divaksin berumur antara 18 hingga 65 tahun. Pada masa yang sama tidak mempunyai penyakit kronik. Tahun lepas, lebih 10,000 jemaah menunaikan ibadah haji yang jauh berbeza daripada jumlah tahun-tahun sebelum pandemik, iaitu 2.5 juta orang. Polis masih menerima surat atau permit pergerakan pekerja sektor ekonomi perlu yang tamat tempoh pada 14 Jun sehingga segatan pergerakan penuh tamat pada 28 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata tindakan itu dibuat bagi membuat penyelarasan penguatkuasaan kawalan pergerakan. Jelas beliau, polis melakukan hampir 1,000 SJR dan menutup 129 jalan kecil yang dikenal pasti menjadi laluan alternatif orang awam untuk melanggar larangan rentas negeri dan daerah. Beliau berkata tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati memalsukan permit pergerakan atau memberikan maklumat palsu kepada pihak berkuasa bagi mendapatkan permit kebenaran. Mengenai tindakan penguatkuasaan, Pematuhan SOP PDRM telah mengeluarkan 9,808 kompaun dan melakukan 542 tangkapan atas pelbagai kesalahan pelanggaran SOP sejak 1 Jun hingga semalam. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri akan terus mempertingkat pemantauan pematuhan SOP menerusi PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia serta Jabatan Pendaftaran Negara. Jemaah Menteri bertanggungjawab untuk meneruskan peranannya menasihati Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Ketua Negara dalam membuat sesuatu keputusan mengenai kedudukan tempoh darurat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ini selaras dengan tanggungjawab serta teras dasar kerajaan memfokuskan langkah khusus dan tepat bagi mencegah, memerangi serta mengurangkan risiko kadar kebolehjangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat secara efektif.
Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Taqiyuddin menjelaskan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong setelah mengambil kira semua keadaan semasa serta faktor-faktor berkaitan termasuk keselamatan orang ramai, aspek sosial dan ekonomi negara. Pada masa sama, kerajaan memberi jaminan kesemua mekanisme yang wujud dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang negara akan diikuti dalam membuat apa-apa keputusan mengenai darurat. Datuk Seri Taqiyuddin mengingatkan proklamasi darurat yang diisytiharkan Al-Sultan Abdullah atas nasihat Jemaah Menteri sebelum ini adalah selaras peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan merupakan asas tanggungjawab utama serta khusus kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 bagi memastikan kepentingan dan keselamatan rakyat terus dipelihara. Justru, persoalan sama ada darurat yang dijadualkan berakhir pada 1 Ogos 2021 perlu diteruskan atau tidak seharusnya timbul. Baik, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan mengkaji untuk menetapkan harga siling minyak masak botol 5 kg mengikut harga pasaran semasa. Timbalan Menterinya, Datuk Rosul Wahid berkata perbincangan mengenai perkara itu akan diadakan bersama Kementerian Perusahaan dan Peladangan dan Komoditi serta Kementerian Kewangan Rabu ini. Kita di kementerian akan memantau dan melihat perkara ini dengan serius, bukan kita pandang ringan, dan satu mesyuarat akan diadakan dengan Kementerian Perdagangan, Perusahaan dan Komoditi dan juga dengan MOF untuk nak melihat dan mengkaji cara ataupun bagaimana untuk nak mengatasi masalah ini. Jadi saya harap, saya beri jaminan bahawa kajian sedang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk pastikan rakyat tidak terkesan. Beliau ditemui selepas melakukan peperiksaan pematuhan SOP Akta 342 di Pasaraya di Sungai Besar. Beliau berkata kerajaan menyediakan kuota 60,000 metrik tan minyak masak dalam bungkusan 1 kg setiap bulan dan mencukupi untuk menampung keperluan 32 juta rakyat Malaysia. Katanya penggunaan minyak untuk rakyat Malaysia ialah 1.8 kilogram sebulan untuk isi rumah. Berdasarkan keperluan, bekalan minyak bersubsidi berkenaan mencukupi. Saudara, siaran berita pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti berita pagi eksklusif di saluran berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di berita RTM. Saudara, kita bertemu kembali. Sebaik sahaja pesakit disahkan positif COVID-19 dan dimasukkan ke hospital, putuslah nikmat berjumpaan secara fizikal. Hanya dua hakikat harus diterima, pertemuan yang akan bertaut kembali setelah beberapa minggu atau hanya pertemuan di alam dan kekal menanti. Ikuti laporan wartawan JAKIM Syuhada Hashim secara eksklusif bersama waris mangsa COVID-19 melalui proses pengecaman dan pengurusan jenazah di Hospital Sungai Buloh. Mereka yang pergi dalam keadaan wabak ini akan diberikan ganjaran syahid insya-Allah. Ini satu perkara yang begitu besar. Nazatul Faizal Muhammad Aziz, 49 tahun, meninggalkan seorang balu dan 2 orang anak. 4 sekeluarga ini disahkan positif COVID-19 2 minggu lalu.
Namun ketika mereka sedang dikuarantin, Allahyarham telah dibawa ke Hospital Sungai Buloh kerana komplikasi penyakit lain. Ayah video call dan Alhamdulillah nampak makin bagus. Doktor kata kondisi dia makin bagus, virus tu makin berkurang. Macam-macam lagi lah, ada masalah yang lain semua makin berkurang. Tapi perancangan Allah lagi bagus kan. Doktor call, doktor kata minta maaf, kami dah cuba yang terbaik, ayah dah tak ada. So mula-mula memang yalah, ayah kan macam berat lah, sedih lah kita tak ada dengan ayah sampai akhir-akhir. Tapi keadaan macam ni kita faham lah kan. Ternyata virus COVID-19 ini pembunuh dalam senyap, menarik nyawa tanpa disangka-sangka. Tiada pelukan serta tiada ciuman terakhir yang dapat mengiringi pemergian pesakit COVID-19. Memahami keadaan itu, Hospital Sungai Buloh berusaha memberikan khidmat terbaik untuk keluarga dan waris. Bagi meringankan beban perasaan, emosi keluarga dan juga waris mereka yang meninggal akibat COVID-19. Ini merupakan satu ruangan bagi waris memberi perkhidmatan terakhir ataupun melakukan upacara keagamaan secara kuantiti yang minimum mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak hospital, dan ini merupakan galeri postmortem bagi para waris untuk menatap wajah kesayangan mereka buat kali yang terakhir. Kehilangan akibat COVID-19 sememangnya memerikkan bagi keluarga untuk menghadapinya. Setidaknya apabila dapat menatap wajah insan tersayang buat kali yang terakhir, kerelaan untuk melepaskan insan itu pergi lebih bermakna. Kesedihan, penderitaan yang paksa dialami apabila you tak dapat jumpa ahli keluarga dan you cuma dapat cakap melalui video call, dan bila dia meninggal you hanya boleh dapat lihat daripada jauh, memang sangat pedih. Dan pihak kami sendiri, sebab cuba bayangkan satu hari kita terpaksa handle untuk kes COVID aja sampai 14 kes contohnya, dan saya cuma mempunyai 22 orang kaki tangan, jadi kita memang tidak menang tangan. Tanggungjawab untuk menguruskan jenazah COVID-19 adalah di bawah seliaan Unit Spiritual dan Hal Ehwal Islam Hospital, baik dari aspek pengurusan emosi dan rohani waris sehinggalah pengurusan pengebumian. Kami akan uruskan seperti mana kami menguruskan ahli keluarga kami sendiri. Jadi waris walaupun tidak dapat menguruskan tetapi masih lagi bersama dengan kami menerusi ruangan galeri bilik postmortem itu. Jadi waris setidak-tidaknya dapat bersama menunaikan solat jenazah, dan kita syorkan kepada ahli keluarga dan waris, kepada ahli keluarga dan waris yang lain yang tidak dapat bersama dengan kita bagi pengurusan akhir di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh ini, supaya kita tunaikan solat jenazah raib. Dalam tempoh 10 hari pertama bulan Jun sahaja, hampir 30 jenazah COVID-19 telah diuruskan Unit Hal Ehwal Islam Hospital Sungai Buloh. Ini merupakan galeri postmortem mayat reput yang telah ditukar fungsinya menjadi ruang pengecaman mayat dan juga ruang untuk waris dan juga keluarga memberi lambaian terakhir kepada jenazah COVID-19 yang diletakkan di sini. Sesungguhnya COVID itu ada dan COVID itu wujud dalam komuniti kita. Apa lagi yang anda tidak percaya? Saya Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM. Tempoh 2 minggu pelaksanaan PKP penuh akan datang adalah tempoh kritikal untuk negara mengurangkan bilangan kes kepada 4,000. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi ucapan di Twitternya menuntut kerjasama semua pihak bagi membantu melandaikan lekuk COVID-19 yang masih merekodkan bilangan kes harian yang tinggi.
Semalam, 24 kluster baharu dilaporkan menjadikan kluster aktif sebanyak 761 kluster. 15 daripadanya kluster tempat kerja dan 7 kluster komuniti, manakala selebihnya kluster pusat tahanan. 15 kluster tempat kerja melibatkan Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur, Terengganu dan Kedah. 7 kluster komuniti dikenal pasti di Kelantan, Sarawak dan Sabah. Kluster melibatkan pusat tahanan pula dikenal pasti di Pulau Pinang dan Kelantan. Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang mengesahkan berlaku pencemaran di Sungai Pahang di Temerloh akibat pelepasan air berwarna hitam melalui paip bawah tanah dari kilang kertas berhampiran pada 9 Jun lalu. Kesan perbuatan itu menyebabkan seorang penternak ikan sangkar di Pengkalan Manggis kira-kira 11 km daripada kilang berkenaan kerugian apabila anak ikan patin yang diternak mati. Pengarah JAS Pahang, Muhammad Sani Mat Daud berkata, kilang kertas Asian Honor Paper Industry Sdn Bhd berkenaan mengaku ada membuat pelepasan sisa secara tidak sengaja. Kilang terbabit juga tidak beroperasi atas arahan Kementerian Kesihatan bermula 2 Jun hingga 14 Jun disebabkan kluster COVID pekerja kilang. Hasil siasatan, JAS mendapati keadaan air kelihatan normal dan tiada air berwarna hitam tetapi ada sedikit kesan hitam di tebing sungai. Daripada hasil siasatan kita, memang saya mengesahkan bahawa ada pencemaran daripada kilang tersebut, pelepasan daripada, tapi seperti yang Datuk Seri Esko cakap tadi, dalam kuantiti yang sekejap dan bukan banyak, ya. Namun demikian sudah berlaku satu pelanggaran walaupun sama ada sengaja ataupun dikecuaian, ya. Jika sabit kesalahan, denda RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya boleh diambil mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mereka juga boleh dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM2,000 terhadap kecuaian atau kesalahan dilakukan. Jabatan Perikanan Negeri sedang menyiasat dan menilai kerugian yang dihadapi penternak ikan sangkar itu. Polis berjaya menyelesaikan kes pecah masuk kediaman rasmi Datuk Bandar Pulau Pinang, Datuk Yu Tung Siang di Pulau Tikus, Georgetown dalam tempoh kurang 24 jam. Kes diselesaikan susulan penahanan 4 lelaki berusia 20 hingga 30 tahun di Bagan Ajam, Butterworth oleh pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Utara. Difahamkan kejadian pecah masuk itu disedari ahli keluarga Datuk Bandar pada jam 9 pagi selepas keadaan rumah berselerak. Pemeriksaan lanjut mendapati komputer riba, beg tangan berjenama, telefon bimbit mata wang asing berjumlah RM5,000 serta sebuah kereta jenis Honda turut dilarikan penjenayah. Manakala semakan rakaman televisyen litar tertutup CCTV di kediaman 2 tingkat itu pula mendapati ada kelibat lelaki memasuki kediaman 2 tingkat itu pada jam 5 pagi. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sahabuddin Abdul Manan ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan tangkapan tersebut. Jelasnya pihak polis berjaya merampas semula sebahagian daripada barang yang dilarikan suspek. Buat masa ini, pihaknya tidak boleh meredahkan butiran lanjut kerana masih mengesan saki baki suspek serta barang kes. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan 379A Akta yang sama. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Dari sedikit perkembangan luar negara, Sri Lanka menuntut ganti rugi $40 juta Amerika daripada pemilik kapal yang menyebabkan pencemaran besar selepas terbakar di pantai barat negara itu. Menteri Pelabuhan dan Pelayarannya Rohita Abegunawardena berkata, tuntutan awal sudah dibuat kepada Express Feeders, syarikat pengendali MV Express April yang berdaftar di Singapura.
Kapal itu tenggelam di pantai Colombo sejak 2 Jun selepas terbakar hampir 2 minggu dan melepaskan banyak bahan mentah plastik sehingga memenuhi kawasan pantai. Ia menyebabkan pencemaran marine terburuk di Sri Lanka. Kebakaran dan 2 letupan menyaksikan beberapa kontena kargo jatuh ke Laut Hindi dan bahan mentah plastik memenuhi dasar laut itu. Ahli alam sekitar Sri Lanka minggu lalu mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan dan pengusaha kapal kerana didakwa gagal mengawal bencana itu. Di Bangkok, Thailand, Timbalan Perdana Menteri Wisanu Kregam menafikan kabar angin Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha akan membubarkan Parlimen bagi mengadakan pilihan raya umum lebih awal. Kabar angin pembubaran Parlimen bertiup kencang selepas Prayut memberitahu kabinetnya bahawa kerajaannya hanya memiliki setahun lagi untuk memerintah dan mahu projek untuk rakyat disegerakan. Media tempatan pula melaporkan konflik dalam kerajaan gabungan antara Parti Palang Pracarat PPRP dan 3 rakan sekutu utama Parti Demokrat Bum Jai Thai dan Chat Thai Patana mendorong kepada pembubaran awal Parlimen. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menggelarkan kumpulan K-pop sebagai barah ganas yang merosakkan golongan muda di negara itu. Budaya itu mempengaruhi generasi muda Korea Utara hingga mengubah gaya pakaian, rambut, ucapan dan tingkah laku mereka. Bagi mengekang kerosakan berpanjangan, kerajaan telah melancarkan kempen mencegah penyebaran fahaman anti-sosialis. Jong-un juga mengambil tindakan radikal melarang semua produk berkaitan Korea Selatan khususnya berkaitan K-pop yang dianggap melemahkan ideologi negaranya. Saudara, ini perkembangan sukan. Menjelang Tamasya Paralimpik Tokyo 2020 Ogos ini, kontingen negara difahamkan akan berlepas lebih awal ke Jepun. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megati Syahriman Zaharuddin berkata, Malaysia akan terus dengan perancangan berlepas lebih awal apabila mengambil kira beberapa faktor termasuk sudah menjalani proses vaksinasi dan perlu menjalani syarat ketat penganjur termasuk kuarantin wajib. Kontingen Paralimpik muncul sebagai satu-satunya negara yang menerima jemputan bertandang lebih awal ke Jepun menjelang bermulanya tamasya berkenaan pada 24 Ogos depan. Kami kontingen akan pergi awal kerana hubungan yang kita ada dengan Datuk Bandar Miyoshi itu memberikan segala sponsorship untuk kita menjalankan kita punya acclimatization, food. So kita boleh be prepared in Japan earlier than other contingent. So that is an advantage. Dalam perkembangan yang sama, Megat turut menyatakan jika prosedur operasi standard SOP 14 hari kuarantin diwajibkan penganjur, maka mereka tiada masalah untuk mematuhinya. Virus ini, we do not know dia punya habitat. Sama ada you boleh quarantine tak quarantine, you kena. But then to be safe, to follow the health procedures, kita ikutlah. Dan saya cadangkan ini tak jadi masalah untuk atlet para kerana currently pun mereka pun quarantine. Kontingen negara difahamkan akan berkampung di Bandar Miyoshi City dan dijadual berlepas pada 8 Ogos depan. Sementara itu, Megat turut menjelaskan kesemua atlet yang bakal ke Tokyo nanti kini menjalani latihan secara gelembung sukan berpusat di Majlis Sukan Negara MSN. Persekutuan Baseball Malaysia BFM dan Majlis Sukan Busan dalam fasa akhir rundingan bagi membawa masuk pakar kejurulatihan dari Korea Selatan. Presiden BFM Zazali Husin berkata, jika kerjasama ini berjaya, bermakna buat julung kalinya dalam tempoh 20 tahun, sukan baseball menerima kepakaran Korea Selatan yang juga merupakan antara kuasa besar Asia dalam sukan ini. Jelas Zazali, pakar kejurulatihan ini akan dibiayai sepenuhnya Majlis Sukan Busan dan Spol Asia. Salah seorang jurulatih yang bakal dihantar adalah bekas pemain profesional Korea yang pernah beraksi untuk pasukan LG Twins di Liga Utama Baseball Korea. Tapi kita tak dapat dedahkan siapa sekarang, dan saya rasa kontrak akan diserahkan dimeterai tak lama lagi, dan kita dapat menerima dia dijadualkan pada musim sejuk, so basically pada hujung tahun ni.
Tambah Sazali, jurulatih berkenaan sudah tidak asing dengan suasana di Malaysia kerana mempunyai keluarga di sini. Juga sangat mesra dengan di Malaysia sebab dia selalu berulang-alik di Malaysia dan mempunyai keluarga di Malaysia. So saya rasa tak ada masalah untuk jurulatih ini menyesuaikan diri dengan budaya dan keadaan di Malaysia, insya-Allah. Pakar kejurulatihan ini dipertanggungjawabkan mengendali pasukan lelaki dan wanita kebangsaan serta akan turut berkongsi ilmu dengan jurulatih tempatan. Kemasukan pakar kejurulatihan ini merupakan sebahagian persiapan penting sebelum menyertai Tamasya Sukan SEA di Phnom Penh, Kemboja 2023. Selain itu, persiapan ini turut merangkumi skuad wanita kebangsaan yang akan menyertai Piala Asia pada tahun depan. Perenang remaja Kieu Ho Yan melakar kejutan pada hari pembukaan kejohanan renang terbuka Malaysia edisi ke-63. Dia berjaya menewaskan perenang Olimpik Wilson Sim dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki untuk meraih pingat emas. Berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil, perenang berusia 19 tahun itu mencatat 3 minit 51.56 saat. Wilson yang memegang rekod kebangsaan hanya merekod cacatan masa 3 minit 57.74 saat. Manakala tempat ketiga, Sebastian Sun dari Kuala Lumpur melakar 4 minit 2.63 saat. Ho Yan yang merangkul 8 pingat emas kejohanan perenang remaja peringkat umur kebangsaan pada bulan Mac tahun lalu akui dia berpuas hati dengan catatan masanya meskipun tiada jaminan dia mendapat tempat di Olimpik Tokyo. Ho Yan akan bertanding acara backstroke 200 meter diikuti acara gaya bebas 200 meter dan 800 meter pada hari Ahad. Saudara, berikut keputusan perlawanan bola sepak Euro 2020 kumpulan B yang berlangsung awal pagi tadi. Belgium berjaya menewaskan tuan rumah Rusia menerusi jaringan Romelu Lukaku pada minit ke-10 dan minit ke-88. Manakala pemain gantian Thomas Müller pada minit ke-34. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Denmark bertemu Finland. Gol tunggal Joel Pohjanpalo pada minit ke-59 berjaya menghadiahkan 3 mata berharga buat skuad Marco Tapio Kanerva. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Ingat, bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.